Tajuk kajian kami adalah kajian mengenai kesan pertambahan penduduk terhadap geografi pertempatan di Tanjung Malim. Objektif kajian kami adalah mengenal pasti kadar pertumbuhan penduduk dan perubahan demografi dari masa ke semasa, mengenal pasti jenis pertempatan di Tanjung Malim, menerangkan konsep asas geografi pertempatan dan kaitannya dengan Tanjung Malim, dan menerangkan bagaimana pertumbuhan penduduk mempengaruhi keadaan sosioekonomi pertempatan. Kawasan kajian kami adalah Tanjung Malim. Ini merupakan peta seluruh Tanjung Malim dan kawasan perumahan sekitarnya. Kami telah memilih seluruh Tanjung Malim sebagai kawasan kajian kami. Rasionalnya ialah kami merupakan pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim dan ini merupakan tempat kami menuntut pengajian tinggi. Oleh hal yang demikian, ini memudahkan kami untuk menjalankan kajian ini. Kajian kami berkaitan dengan pertempatan dan setelah kami mengutip data, kami dapati bahawa terdapat banyak taman perumahan sekeliling Tanjung Malim yang boleh menolong kami dalam membuat kajian ini. Kawasan-kawasan perumahan ini terletak berdekatan dengan tempat tinggal kolej kediaman kami dalam kira-kira 7 km. Kaedah kajian. Kami telah menggunakan beberapa kaedah kajian demi mendapatkan maklumat berdasarkan objektif kajian kami. Antara kaedah kajian yang digunakan ialah berikut. Kaedah rujukan. Kami telah merujuk kepada pensyarah kami bagi kursus HGM 3013 iaitu Dr. Muhammad Zuhair bin Ahmad demi memastikan pemilihan tajuk kami bagi kajian ini adalah menepati. Kami telah tetapkan 1 hari untuk berjumpa dengan beliau dan berbincang bersama serta mendapatkan informasi dari beliau. Kaedah kedua kami ialah kaedah sumber sekunder. Kami juga telah membuat rujukan dari sumber sekunder iaitu bahan rujukan dari internet dan merujuk Majlis Daerah Tanjung Malim untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kajian kami. Kami telah berjumpa dengan pihak MDPM dan telah menghantar email yang menyatakan data yang kami perlukan. Beberapa hari kemudian, kami mendapat balasan email dari pihak MDPM yang mengandungi segala data yang kami perlukan untuk menyiap kajian kami. Menurut Majlis Daerah Tanjung Malim (MDTM), Tanjung Malim yang terletak di selatan negeri Perak dan juga berhampiran dengan sempadan negeri Selangor. Kedudukan bandarnya terletak 84 km ke utara Kuala Lumpur dan 145 km ke selatan ibu negeri Perak iaitu Ipoh, dikelilingi oleh Bukit Bukau iaitu Banjaran Titiwangsa. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. Sama situasinya dengan daerah kajian kami iaitu Tanjung Malim yang mengalami perubahan penduduk dari masa ke semasa. Merujuk kepada data yang kami peroleh daripada Jabatan Perancangan Pembangunan Majlis Daerah Tanjung Malim (MDTM), pada tahun 2000 seramai 10,879 orang penduduk di Tanjung Malim. Tahun 2005 seramai 12,516 orang. Tahun 2010 seramai 14,480 orang. Tahun 2015 seramai 16,117 orang dan mencapai 20,733 orang pada tahun 2020. Daripada data tersebut dapat saya simpulkan berlakunya pertambahan penduduk dari masa ke semasa di Tanjung Malim dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, jumlah penduduk meningkat juga disebabkan beberapa institusi di sekitar kawasan Tanjung Malim seperti UPSI, Instun, Syarikat Kilang Proton dan lain-lain.
Opsi menunjukkan pertambahan dari 1,200 hingga 30,000 orang dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Proton dan vendor juga mengalami pertambahan dari tahun 2000 iaitu 3,000 orang dan 34,000 pada tahun 2020. Selain itu, Instune juga mengalami pertambahan iaitu dari 3,000 hingga 10,000 dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Bandar Tanjung Malim bermula daripada sebuah tanjung atau dikenali sebagai kawasan air atau tanah yang wujud daripada hakisan sungai yang sangat luas. Bandar Tanjung Malim mempunyai keluasan 750 hektar dan merupakan sebuah bandar yang terletak di selatan negeri Perak Darul Rizwan yang bersempadan dengan negeri Selangor Darul Ehsan dan bersempadan topografi dengan negeri Pahang Darul Makmur. Menurut data yang diberikan oleh MDTM di bawah kajian rancangan tempatan daerah Mualim 2035, terdapat beberapa jenis petempatan yang ada di daerah Mualim ini seperti kawasan taman, luar bandar atau kawasan kampung, dan kawasan bandar. Merujuk kepada data, Tanjung Malim mempunyai keluasan yang paling tinggi bagi petempatan kawasan taman iaitu 850,74 hektar dengan jumlah penduduk 17,753 orang. Bagi petempatan kawasan luar bandar pula, Tanjung Malim dikategorikan sebagai Mukim Hulu Bernam Timur di mana jumlah penduduknya adalah 26,670 orang dengan keluasan 299,696 hektar. Untuk kawasan bandar pula, terdapat 96 buah rumah dengan keluasan 4,703 hektar. Bandar Tanjung Malim adalah merupakan bandar yang kecil, namun perkembangan semasa mendapati fungsi Tanjung Malim yang semakin berubah. Hal ini boleh kita lihat daripada sumber data yang kita dapati daripada MDTM yang menunjukkan perubahan petempatan bandar Tanjung Malim. Sebelum ini, kebanyakan premis di bandar ini tidak mempunyai identiti, tema dan memberikan imej yang tidak menarik. Namun, bandar Tanjung Malim pada masa kini sudah berubah dengan imej yang baru yang mampu menggambarkan identiti kawasan tersebut. Dan secara tidak langsung ia menarik perhatian para pelancong dan orang yang di sekelilingnya sesuai dengan matlamat Tanjung Malim, yaitu sebagai model bandar mesra belia. Sekarang, mari kita membincangkan mengenai cara penduduk, geografi penempatan dan matlamat pembangunan mampan saling berkaitan. Hari ini kita akan menyelidiki dunia Tanjung Malim yang menarik, mendedahkan bagaimana pertumbuhan penduduk dan cara orang hidup dan menetap mempengaruhi usaha pengejar bandar dan komuniti yang mampan. Di luar kawasan khusus ini, marilah kita menerokai unjuran pembangunan perumahan di daerah Mualim yang termasuk Tanjung Malim dan Proton City. Data-data ini mendedahkan pertumbuhan penduduk yang ketara dan keperluan perumahan yang sepadan pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan menganalisis unjuran penduduk, ia dapat dijangkakan peningkatan yang ketara dalam bilangan isi rumah yang diperlukan untuk menampung populasi yang semakin meningkat. Apabila penduduk di Tanjung Malim meningkat, akan ada keperluan untuk bilangan rumah yang lebih untuk memenuhi permintaan untuk penempatan. Unjuran pertumbuhan penempatan ini menimbulkan pelbagai cabaran dan peluang dari segi geografi penempatan. Pembangunan infrastruktur perumahan yang mencukupi menjadi peluang untuk memastikan komuniti mampan dapat menyokong keperluan penduduk yang semakin berkembang. Ia memerlukan perancangan yang bernas dan pelaksanaan inisiatif perumahan untuk mewujudkan kawasan kejiranan yang inklusif dan bertenaga. Pada tahun 2015, daerah Mualim mempunyai populasi sebanyak 100,236 dengan purata saiz isi rumah 3.94 menghasilkan sejumlah 25,441 rumah. Melangkah kepada 2020,
penduduk dianggarkan mencecah 110,842 dengan purata saiz isi rumah 3.94 membawa kepada unjuran 28,132 rumah. Menjelang pada tahun 2025, penduduk dijangka akan meningkat kepada 123,905 menghasilkan unjuran 31,448 rumah. Menjelang pada tahun 2030 pula, penduduk dijangkakan akan terus meningkat kepada 139,682 memerlukan kira-kira 35,452 rumah untuk menampung populasi yang semakin meningkat. Dan menjelang tahun 2035, penduduk dianggarkan akan mencecah 158,694 memerlukan pembinaan sekitar 44,837 rumah. Semasa kami menganalisis geografi penempatan di Tanjung Malim dan Proton City, ternyata pembangunan mereka sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG, khususnya SDG ke-11, Bandar dan Komuniti Lestari. Bandar ini berusaha untuk menjadi model bandar mesra belia bersepadu, inklusif dan bertenaga di Malaysia bagi menarik individu muda dari kawasan bandar dan luar bandar untuk belajar, bekerja, menetap dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Tumpuan pada geografi penempatan menekankan kepentingan mewujudkan komuniti yang mampan dan terancang. Ia melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti kemampuan perumahan, kebolehcapaian, pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan alam sekitar. Usaha ini menyumbang kepada kemampanan seluruh wilayah dan meningkatkan kualiti hidup penduduknya. Dengan menggabungkan amalan penggunaan tanah yang mampan, mempromosikan ruangan hijau dan memastikan ketersediaan pilihan rumah mampu milik, Tanjung Malim sedang berusaha ke arah membina komuniti yang mesra alam dan boleh didiami. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan bandar dan pemeliharaan keindahan alam semula jadi dan sumber ekologi di rantau ini. Kesimpulannya, hubungan antara penduduk, geografi penempatan dan usaha mengejar matlamat bandar dan komuniti lestari adalah jelas di Tanjung Malim. Melalui perancangan yang strategik, peruntukan tanah yang bertanggungjawab dan penyediaan perumahan mampu milik, wilayah ini membentuk geografi penempatan mereka agar ia sejajar dengan matlamat pembangunan lestari. Dengan memberikan tumpuan kepada amalan penempatan yang mampan, Tanjung Malim memupuk komuniti yang mengutamakan kesejahteraan penduduk mereka sambil mengekalkan persekitaran semula jadi mereka. Perjalanan ke arah geografi penempatan yang mampan memerlukan komitmen dan kerjasama berterusan, tetapi faedahnya meluas, mewujudkan tempat yang berkembang dengan maju dan inklusif untuk generasi yang akan datang. Kesimpulan, kami telah membuat sebuah kajian di kawasan daerah Tanjung Malim Perak mengenai pertempatan di kawasan ini. Setelah menjalankan kajian ini, kami dapati bahawa kadar pertempatan manusia di daerah Tanjung Malim mengalami peningkatan di beberapa kawasan. Menurut data yang diperoleh dari MDTM iaitu dari tahun 2000 hingga 2020, kawasan seperti Bandar Proton dan Tanjung Malim telah mengalami pertambahan penduduk yang membawa kepada peningkatan pendapatan. Pertambahan penduduk ini akan menyebabkan penubuhan kawasan kediaman baru dan pembangunan lanjut yang sedia ada. Pertambahan populasi masyarakat di daerah Tanjung Malim ini akan menyebabkan bandar ini menghadapi urbanisasi. Hal ini boleh menjejaskan infrastruktur yang sedia ada dan mewujudkan kesesakan. Oleh hal yang demikian, perancangan bandar yang baik haruslah dilakukan demi memastikan kesejahteraan penduduk di sini. Antara perancangan yang perlu dilakukan ialah sistem pengangkutan yang cekap dan peningkatan kegiatan ekonomi demi menampung keperluan masyarakat. Justeru, semua pihak harus bekerjasama dalam membangunkan bandar Tanjung Malim ini dan bersedia untuk menghadapi pembangunan yang selesai.